Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan teruskan belajar Bahasa Melayu tahun 3, tema 6, Kelas Tarian Alam, unit 16, Pengurusan Sisa Pepejal, tajuk Jadual Kutipan Sisa. Kita akan belajar kemahiran menulis, standard kandungan 3.3, menghasilkan penulisan, dan standard pembelajaran 3.3.2, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat. Baiklah, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat dengan betul. Kriteria kejayaan, murid berjaya mengenal pasti 5 kesalahan struktur ayat dalam petikan dan mengedit dan memurnikan 5 struktur ayat dengan betul. Baiklah, semua telah bersedia. Mari kita belajar bersama-sama. Aktiviti yang pertama, kita akan membaca dan mengenal pasti kesalahan struktur ayat dalam petikan. Petikan ini bertajuk Jadual Kutipan Sisa. Murid-murid juga boleh merujuk di dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 24. Mari baca bersama-sama cikgu. Nabila dan keluarganya membaca surat khabar. Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukal. Baiklah, kita akan membaca berita semasa. Johor Bahru, 18 Julai, pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar ulang semula seminggu. Pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baru itu. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelepasan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Baiklah, murid-murid membaca petikan berita bertajuk Jadual Kutipan Sisa. Akhbar ini menceritakan tentang pihak berkuasa tempatan yang telah pun mengeluarkan jadual kutipan sisa yang akan dikutip pada waktu yang ditetapkan. Pihak PBT iaitu pihak berkuasa tempatan juga berharap agar penduduk mematuhi jadual yang telah pun ditetapkan itu demi memudahkan semua pihak. Pihak PBT juga telah pun mengedarkan risalah dan tata cara bagaimana untuk mengasingkan sisa. Selain itu, buku panduan juga diedarkan ke setiap rumah. Pada hari kutipan, pengguna perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini perlu dilakukan supaya sisa buangan di dalam tong sampah itu tidak terjatuh ke dalam longkang. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelepasan juga dapat dikurangkan. Jadi semua pihak harus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan demi memastikan jadual kutipan sisa ini dapat dilaksanakan. Baik, itu tentang cerita jadual kutipan sisa. Sekarang, murid-murid telah membaca dan pasti kamu dapat mengenal pasti ada beberapa kesalahan struktur ayat dalam petikan ini. Apabila kita baca tadi, kita rasa ayat itu salah. Baik, jadi sekarang mari kita kenal pasti bersama-sama di dalam perenggan yang pertama. Johor Bahru, 18 Julai, pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Ayat ini merupakan salah ya dari segi strukturnya.
Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Ayat ini merupakan ayat yang salah. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Ayat ini juga salah. Apabila kita baca, kita dapat rasa yang ayat ini ayat yang salah, tidak tepat ataupun tidak gramatis. Baik, ini perenggan pertama. Kita cari dalam perenggan yang kedua pula. Pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baru itu. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Ayat ini merupakan ayat yang salah juga. Baik, sambung. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Ayat ini betul, tiada kesalahan. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Ya, ayat ini pun salah. Salah dari segi struktur ayatnya. Baik, yang ketiga. Kita lihat pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Ayat ini salah. Salah dari segi struktur ayat. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Baik, ini tiada kesalahan. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Ya, ayat ini ayat yang salah. Baik, jadi terdapat 6 kesalahan struktur ayat dalam petikan ini. Baik, kita teruskan. Sekarang kita akan mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat. Baik, struktur ayat yang salah, struktur ayat yang betul. Yang pertama tadi, sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Salah, yang betulnya ialah sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Kedua, sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Ya, ini ayat yang salah. Ayat yang betul, sisa yang boleh dikitar semula pula dikutip sekali seminggu. Baik, ini ayat yang betul. Nombor 3, kesalahan struktur ayat. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Ini struktur ayat yang salah. Kita baca struktur ayat yang betul. Penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Baiklah, nombor 4. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Ini struktur ayat yang salah. Kita baca struktur ayat yang betul. Buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Baiklah murid-murid, nombor 5. Kesalahan ayat. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Manakala struktur ayat yang betul pula, langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Baiklah, yang terakhir, harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Ini kesalahan struktur ayat. Kita baca ayat yang betul. Semua pihak harus bekerjasama untuk melestarikan alam sekitar. Baiklah, murid-murid telah pun membaca, mengenal pasti, mengedit dan memurnikan penulisan dari aspek struktur ayat. Baik, sekarang kita membaca semula petikan dengan struktur ayat yang betul. Ini yang kita telah pun betulkan sebentar tadi. Kita baca semula. Berita semasa Johor Bahru 18 Julai, pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Sisa yang boleh dikitar semula pula dikutip sekali seminggu. Pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baharu itu. Penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa.
Buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Semua pihak harus bekerjasama untuk melestarikan alam sekitar. Baiklah, kita telah membaca berita dengan struktur ayat yang betul. Tahniah diucapkan kepada semua murid. Baiklah, selamat membuat tugasan. Sekian sahaja video pada hari ini. Cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua yang tonton dan belajar bersama-sama cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.